Reman merupakan satu tempoh tahanan untuk pihak berkuasa menyiasat mana-mana orang yang disyaki terlibat dengan sesuatu jenayah. Tujuan reman adalah untuk membolehkan mana-mana agensi penyiasat membuat penyiasatan secara terperinci selepas seseorang itu ditangkap berkenaan apa-apa kes jenayah. Banyak pihak keliru dan tidak faham tujuan reman ini dilakukan, termasuk dalam kalangan badan anggota penyiasat seperti polis. Perlu difahami bahawa reman bukanlah bertujuan untuk menghukum mereka yang ditahan. Namun di Malaysia, reman sudah seolah-olah menjadi satu proses hukuman apabila ada tahanan yang dipukul dan diseksa semasa berada di dalam tahanan. Selain itu, terdapat sesetengah tahanan reman yang dinafikan hak mereka sebagai individu yang belum bersalah dengan tidak dibenarkan menikmati hak kesihatan dan perubatan. Ini adalah satu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan seseorang tahanan boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak berkuasa yang terlibat. Terdapat dua kategori reman menurut undang-undang. Pertama, reman di bawah perintah magistrate. Kedua, reman di bawah perintah kesalahan tidak boleh dijamin. Buletin edik minggu ini akan memberikan informasi mengenai kategori pertama reman, iaitu reman di bawah perintah magistrate. Bagi kategori pertama, reman di bawah perintah magistrate, permohonan reman ini akan dipohon oleh badan-badan anggota keselamatan beruniform seperti polis, immigration, custom dan lain-lain. Pihak anggota badan beruniform ini hanya boleh menahan seseorang dalam tempoh 24 jam sahaja bagi tujuan siasatan. Bagi mendapatkan lanjutan tahanan, melebihi 24 jam bagi menyiapkan siasatan yang perlu, pihak penguatkuasa tersebut hendaklah memohon perintah magistrate dalam tempoh 24 jam bagi membenarkan tempoh tahanan reman lebih lama bagi tujuan siasatan. Pihak berkuasa hanya boleh memohon satu tempoh reman sekiranya mereka mendapati penahanan seseorang itu benar-benar mempunyai asas dalam kes tersebut. Namun perkara ini semakin diabaikan segelintir magistrate dalam memberikan perintah reman. Segelintir magistrate tidak mengimbangi keperluan sesuatu reman dan terlalu menyebelahi dakwaan pihak berkuasa. Ini adalah satu perkara yang membimbangkan. Berapa lamakah tempoh tahanan yang dibenarkan oleh magistrate menurut undang-undang? Mengikut Seksyen 117-2-A dan -B Kanun Prosedur Jenayah, seseorang magistrate berkuasa untuk memerintahkan satu tempoh reman daripada 1 hingga ke 14 hari bergantung kepada kes yang disiasat. Menurut peruntukan Kanun Prosedur Jenayah tersebut, sekiranya kes yang disiasat itu memperuntukkan hukuman tidak melebihi 14 tahun penjara, maka tempoh reman yang wajar adalah kurang dari 4 hari. Sekiranya polis tidak berpuas hati dengan siasatan tersebut, maka pihak polis hanya boleh memohon lanjutan reman sebanyak 3 hari sahaja lagi, menjadikan jumlah hari reman keseluruhannya adalah 7 hari. Bagi kes yang disiasat di bawah mana-mana kesalahan yang memperuntukkan hukuman penjara melebihi 14 tahun atau hukuman mati, maka tempoh reman yang dibenarkan oleh magistrate adalah sebanyak 7 hari bagi reman kali pertama, dan sekiranya pihak polis tidak berpuas hati dengan hasil siasatan mereka, pihak polis boleh memohon maksima 7 hari lagi reman, menjadikan jumlah tempoh reman menjadi 14 hari. Di manakah seseorang yang direman akan ditempatkan? Seseorang tahanan reman akan ditempatkan mengikut lokap yang ditetapkan dalam permohonan pihak polis kepada magistrate. Sebagai contoh, sekiranya pihak polis IPD Dangwangi memohon seseorang tahanan reman untuk ditahan di lokap IPD Dangwangi, maka tahanan tersebut tidak boleh dibawa dan ditahan di mana-mana lokap selain daripada lokap IPD Dangwangi. Tindakan polis membawa tahanan ke lokap lain selain yang dipohon adalah satu kesalahan kerana tindakan tersebut tidak mematuhi perintah magistrate yang mengeluarkan perintah tahanan reman tersebut. Adakah reman merupakan satu proses wajib bagi pihak berkuasa? Reman merupakan satu proses yang tidak semestinya dilakukan dalam semua tempoh siasatan bagi kes-kes yang membawa kepada hukuman yang ringan. Polis boleh memberikan jaminan polis yang tidak perlu meletakkan seseorang itu di dalam lokap, serta boleh memanggil orang yang disiasat ke balai polis pada waktu yang ditetapkan. Seorang penjamin akan diminta untuk menjamin kehadiran orang yang disiasat dengan menandatangani satu surat ikat jamin oleh pihak berkuasa berkenaan.
Dalam mempertimbangkan permohonan reman pula, menurut Seksyen 117-1 Kanun Acara Jenayah, Magistrate wajar membuat perintah reman sekiranya didapati bahawa penyiasatan tidak boleh diselesaikan dalam masa 24 jam dan terdapat alasan-alasan untuk menahan orang tersebut di dalam lokap sementara siasatan dijalankan oleh polis. Magistrate tidak boleh menerima sewenang-wenangnya permohonan polis untuk penahanan reman. Magistrate harus berpuas hati bahawa terdapat alasan-alasan kukuh dan munasabah untuk memberikan perintah reman tersebut dan alasan-alasan ini wajar dikemukakan oleh pihak polis. Di samping itu, alasan-alasan yang dikemukakan juga mesti berkaitan dengan keperluan pihak polis untuk melanjutkan penahanan tahanan tersebut.